sebentar tadi disebut sebagai kalimatul thayyibah, kalimatul thayyibah ataupun kalimatul tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kalimatu la ilaha illallah hisni faman qalaha faqad dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Hadis kursi tadi bermaksud Allah Ta'ala berfirman, kalimatu la ilaha illallah hisni. Kalimah la ilaha illallah itu ialah bentengku. Benteng. Kalimah la ilaha illallah itu ialah hisni, bentengku. Faman qalaha, barang siapa yang mengucapkannya, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah faqad dakhala hisni, sesungguhnya orang itu telah masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, siapa yang telah masuk ke dalam bentengku karena menyebut kalimah tersebut, kalimah la ilaha illallah, amina min azabi, dia akan terselamat daripada azabku. Itulah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang banyak mengucap kalimah la ilaha illallah. Kita ucap tadi 10 kali. Kita ucap baru 10 kali. Banyak lagi. Itulah. Jangan kita berasa banyak-banyak 10 kali. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan kepada kita, la tastakfiru ta'atakum wa la tastaqillu dhunubakum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Termasuk itu Nabi kata, la tastakfiru ta'atakum, janganlah kamu menganggapkan, janganlah kamu menyangkakan, ataupun dalam bahasa kita yang lebih mudah, janganlah kamu tuduh perasan dengan bahawa ibadat kamu, ketaatan kamu dah cukup banyak. Nabi kata, jangan tuduh perasan kata amal ibadat kita banyak sangat dah. Contohnya bulan Ramadan tahun ini kita rajin baca Quran. Kita rajin. Banyak mana Quran kita baca? Hari Isnin baru lepas cuti apa? Cuti nuzulul Quran, dapat cuti banyak. Hari Isnin cuti nuzulul Quran, dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kita dapat cuti nuzulul Quran sehari hari Isnin yang lepas. Agak-agak berapa muka surat Quran yang kita baca pada hari tersebut? Masyaallah, agak dapat dah 10 muka. Hari cuti sehari, Masya-Allah. Kira siang sudah 12 jam. So saya kira sehari semalam 24 jam. Kira siang sudah 12 jam. Agak dapat dah 12 muka surat. Sejam satu muka surat. Sejam satu muka surat. Sejam satu muka surat. Agak-agak dapat dan tak dapat. Hari cuti tu, cuti apa? Nuzulul Quran. Tak dapat 12 muka surat pun tak dapat, 12 ayat pun tak dapat hari itu. Sebab tu Nabi kata apa? La tastaksiru ta'atakum, janganlah kamu duk menyangkakan, janganlah kamu duk menganggapkan ketaatan kamu, amal ibadat kamu dan banyaklah. Okey. Bulan Ramadan juga orang rajin buat tahajud. 22 malam, 22 pagi dah Ramadan telah berlalu. Kita duk perasan kata Ramadan tahun ni lebih hebat pada Ramadan tahun lepas. 22 pagi, 22 malam yang telah berlalu, duk ada beberapa pagi yang kita bangun buat tahajud. Tak usah banyak, 2 rakaat sudah. Muhasabah diri kita. Bangun.
Sama-sama kita muhasabah pada diri kita. Berapa malam dah? 22 malam telah berlalu. Kita saja duk perasan kata Ramadan tahun ini aku buat ibadat hebat pada Ramadan tahun lepas 1432. Tahun ini 1433 Hijrah. Aku duk perasan aku lebih kuat baca Quran. Kalau kuat baca Quran hari ini 22 Ramadan dah. Kalau sehari satu muka surat duk dapat 22 muka surat dah. Persoalannya pada malam ini kita tanya diri kita sendiri, dapat sungguh tak aku baca 22 muka surat daripada Al-Quran? Justru itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dan peringatkan kita. Dia kata apa? La tastaksiru ta'atakum. Jangan kamu menyangkakan, jangan kamu menganggapkan, jangan kamu duk perasan bahawa ketaatan kamu, amal ibadat kamu sudah cukup banyak. Yang kedua, yang kedua nak urai itu pun makan sejam. Tapi tak boleh dalam tazkirah, dia tak boleh dalam. Tidak boleh melebihi setengah jam. Itu piadawan tazkirah antara bangsa. Kalau main tutup ustaz-ustaz orang bagi tazkirah dia pulun setengah jam tu tak boleh. Tolong peringatkan ustaz-ustaz kita, tolong peringatkan adik-adik kita, pendakwah muda, jangan duk belajar, jangan duk syok menyari. Kita nak doain semua orang yang mati. Sebab besok hari apa? Hari Ahad. Ada orang kerja, ada orang tak kerja. Jangan lama-lama. Sebab saat ini makcik kita nak balik awal. Lepas tu pula pukul 4 pagi dia nak kena bangun dah. Nak kena masak, nak kena sediakan makanan untuk sok dan sebagainya. Irham. Jadi kita irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Kamu kena bagi rahmat, bagi lapar, bagi mudah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Saya malaikat di langit akan merahmatimu. Sampai kadang-kadang ada orang yang mengadu kat saya, ustaz, bukan kami tak mau ada tazkirah ustaz, oi, tapi panjang banyak. Tapi panjang banyak. Esok kami nak kerja ustaz, ustaz tu tak apalah, pagi esok dia tak kerja, lepas subuh dia tidur balik. Memang banyak ustaz lepas subuh tidur balik. Minta maaf kalau ada ustaz balik, saya pecah rahsia dia orang. Tak tahu apa. Larat nak baca Quran tak berhenti walaupun dia ustaz. Tak larat. Ini mana? Dalam hadis tadi juga Nabi sambung wala tastaqillu dzunubakum, dan janganlah sekali-kali kamu menyangkakan, janganlah sekali-kali kamu menganggapkan, janganlah kamu sekali-kali duk perasan bahawa dosa-dosa kamu itu sedikit cuma, sedangkan dosa kamu dah cukup banyak. Wala tastaqillu dzunubakum, dan janganlah sekali-kali kamu menganggapkan, kamu menyangkakan, kamu duk perasan bahawa dosa-dosa kamu yang kamu buat itu sikit, sedangkan dosa kamu dah cukup banyak. Dosa kita banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, lidah, dosa tangan, dosa perut, dosa kaki, dosa paras, dosa kemaluan, dosa kita dengan isteri kita, dosa kita dengan suami kita, dosa kita dengan anak-anak kita, dosa anak-anak dengan bapa, dosa kita dengan jiran kita, dosa kita dengan majikan kita, dosa kita sebagai majikan dengan orang yang kerja bawah kita. Masya Allah, dosa kita banyak. Dosa masa remaja, dosa masa muda-muda, dosa masa dewasa, dosa masa dah jadi warga emas pun buat dosa lagi. Masya Allah, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang orang nampak, dosa-dosa yang tak nampak. Masya Allah, banyak kata banyak? Banyak. Wala tastaqillu dzunubakum, dan janganlah kamu duk menyangkakan bahawa dosa-dosa kamu tu sikit. Banyak dosa kita. Banyak dosa kita. Sebab itulah wahai saudara-saudari, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, sekalian anak-anak yang hadir pada malam ini, saya nak bawa satu cerita supaya kita insaf. Di zaman Rasulullah SAW, pada satu hari selepas Nabi mendirikan solat Idul Fitri 1 Syawal, selepas mendirikan solat Idul Fitri, kemudian bangun untuk menyampaikan khutbah, turun pada mimbar.
Lepas Nabi duduk sejenak. Masa Nabi duduk berehat sejenak, sahabat-sahabat tengok Nabi duduk mengaminkan doa. Nabi kata amin, amin, amin. Sahabat-sahabat tengok, sahabat heran. Pasal apa Nabi duduk seorang-seorang dia duduk kata amin? Siapa baca doa yang dia duduk aminkan doa? Sahabat datang dekat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami lihat engkau mengaminkan doa, tapi tak ada orang yang baca doa. Kau amin doa siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi jawab, wahai sahabat-sahabatku, sebenarnya sebentar tadi malaikat Jibril turun bertemu dengan aku. Jibril alaihi salam turun bertemu dengan aku. Dia minta supaya aku mengaminkan doa. Dia nak baca doa. Aku persilakan dia baca doa. Bila dia baca doa, aku amin doa dia 3 kali. Apakah doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril itu wahai Rasulullah? Sahabat tanya. Rasulullah kata, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya antara doa yang aku aminkan doa Jibril alaihi salam tadi. Yang pertama, Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau menerima ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan yang berakhir petang semalam. Jangan kau terima ibadat puasa dan amalan-amalan anak-anak yang mendurhakai kedua ibu bapaknya. Bila Nabi dengar doa Jibril macam tu, Nabi mengatakan amin. Masya Allah. Daripada peristiwa ini menunjukkan bahawa amal ibadat anak-anak yang mendurhakai ibu bapa tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang hadir pada malam ini, kira cukup betul Allah Ta'ala pilih mereka untuk bersama-sama dalam masjid dengan tazkirah. Sekurang-kurangnya kalau sepanjang Ramadan tahun ini, beberapa pagi, beberapa malam, beberapa hari dia pernah terlanjur mengasari ibu bapa mereka, peluang masih ada untuk memohon maaf daripada ayah dan ibu dan bertaubat terhadap dosa yang telah dilakukan. Bimbang-bimbang, takut-takut, khawatir amalan yang dilakukan sepanjang Ramadan mardud, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka bertuahlah anda wahai anak-anakku, bertuahlah anda wahai remaja-remaja, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, perempuan-perempuan muda dan lelaki muda Islam yang hadir pada malam ini. Setelah mendengar tazkirah, mendapat satu suntikan kesedaran, bertuah anda karena masih lagi memiliki seorang insan, masih lagi mempunyai seorang insan yang bergelar ayah dan juga seorang insan yang bergelar ibu, masih bersama mereka, masih berpeluang pada malam ini setelah pulang nanti untuk memegang tangan mereka, mencium tangan mereka, mencium pipi mereka, memohon kemaafan terhadap kesilapan, ketalanjuran dan kekasaran yang mungkin pernah anda lakukan sepanjang Ramadan tahun ini. Minta maaf ke ibu bapa anda. Yang kedua, Nabi kata apa? Nabi kata amin lagi. Bila? Ketika mana malaikat Jibril alaihi salam berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau menerima ibadat puasa dan ibadat-ibadat yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dan para istri yang mendurhakai suami-suami mereka. Bila malaikat Jibril doa macam tu, Nabi dengar, lantas Nabi kita mengaminkan doa dengan katanya amin. Masya Allah. Peringatan untuk kakak-kakak kita yang hadir malam ini, peringatan untuk ibu-ibu kita yang hadir pada malam ini, peringatan untuk adik-adik perempuan dan istri-istri kita dan anak-anak perempuan kita yang hadir pada malam ini. Yang sudah pun bersuami, pastikan anda tidak menjadi istri yang durhaka terhadap suami anda. Allah Ta'ala tak terima puasa, Allah Ta'ala tak terima amal ibadat yang dilakukan lantaran kedurhakaan terhadap suami. Bulan Ramadan macam ini bukan boleh silap sikit. Dia cuma nak minta plan. Dia duduk nak minta apa?
minta cerai. Di samping minta baju raya, cerai pun dia minta. Tidak sikit minta cerai, tidak sikit minta cerai. Sehingga ini menjadi satu kenyataan. Malam 1 Ramadan baru di 1 Ramadan minta cerai, cerai lah. Panggil saya pergi settle satu permasalahan keluarga. Dekat kawasan kita Parlimen pernah tampung ni. Bukit Satu Seti, dan kita bagi mereka rojok balik, Masya Allah. Pasangan suami isteri muda, anak baru 2 orang. Saya pun tak tahan dah minta dia tak tahan dia. Silap sikit minta cerai, silap sikit minta cerai. Dia duk cabar saya pula. Saya pun bukan dia duk cabar sangat. Dia kata saya pun cerai ya. InsyaAllah. Puan henti lah. Puan henti. Siapa seronok? Iblis seronok. InsyaAllah. Dia kata bulan Ramadan, Iblis kena tambah lah. Macam mana? Nafsu punya Allah. Kadang-kadang silap beli kuih nak buka puasa lah. Macam mana Datuk isteri tu hari tu dia teringin sangat nak buka puasa makan dangai. Tahu dangai? Mungkin kita Ramadan kena sekepil dangai tak makan ni bang. Jarang jumpa dangai. Isteri nak ada dangai. Dia hantar SMS kat suami dia nak ada dangai. Yang suami dia pula jenis lengan. Orang suruh pergi dangai, dia pergi ada lengan. InsyaAllah. Dia kata, you balik lagi singgah kat pasar Ramadan. Jangan lupa beli dangai. Hari ni, hari ni nak makan dangai buka puasa. Dia tak mesej balik. Ya, dia tak. InsyaAllah. Tapi dia dengar. Balik sampai kat pasar Ramadan dekat pabrik rusuk dekat mana. Penanti mak-mak tengok kuih banyak. Dia pergi beli cucuk badak pula dah. Orang tu beli lah. Dangai dia cucuk badak. Kebetulan pula balik dia tak buka bungkus. Yang isi pun tak buka awal dekat buka besar dia pun buka. 2-3 minit dia nak buka besar, buka lah bungkusan tu nak bubuk, nak hidang dalam pinggan, dalam piring, buka bukan dangai. Apa dia? Cucuk badak, tarik buka 14 tu. Sampai hari ni pun tak ingat dah saya kata orang suruh beli dangai, pergi beli cucuk badak lengan pun dia pergi kata kat suami dia lengan dekat nak buka puasa. Bukan nak terima kasih, bukan nak syukur sama Allah Ta'ala tu buat adik makan nak buka puasa. Berkelahi minta cerai, Masya Allah. Kawan tu pun tak tahan, selalu nak minta cerai, dia rasa diri dia terjabat, dia pun cerai. Kedua saya tak tolong nak apa, telefon kat saya pun dibuat selesai, pakat menangis sama-sama orang tu. Saya pun rojok kat Tok Kali Hamzah kita, cara lapak jatuh, Tok Hamzah kata jatuh, satu talak. Betul saya kata lagi, bukan suami isteri, dah talak jatuh lah. Macam mana nak buat? Yang isteri tu lagi marah lah. Dah tak ada suami dah, suami bukan ada suami dah, lagi-lagi tu. Kawan tu bersiap buat rumah dia 70,000. Masya Allah. Buat rumah 70,000 tak ada hutang. Tiba-tiba malam pertama Ramadan dah, cerai lah, dah jadi janda lah. Masya Allah. Lebih siap macam mana nak ayah suami pun jadi janda. Sebaik daripada malam tu kita pergi buat selesai, Alhamdulillah. Jadi nak kita kata Nabi mengaminkan doa. Siapa baca doa? Jibril yang merupakan Sayyidul Malaikah, penghulu bagi segala malaikat pada Allah, yang mengaminkan doa siapa? Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan Sayyidul Rusul wal Anbiya, merupakan penghulu para nabi dan penghulu para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jibril berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau menerima ibadah puasa dan amalan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dan istri-istri yang mendurhakai suami mereka. Nabi kata amin. Masya Allah. Peringatan, tazkirah, itu yang kata tazkirah yang kita nak buat. Yang terakhir, Jibril berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau menerima ibadah puasa dan amalan-amalan orang-orang Islam yang tidak mahu memaafkan kesilapan saudara-saudara yang seagama dan seakidah dengannya. Bila Nabi dengar malaikat Jibril berdoa macam tu, Nabi lantas menyatakan amin, menunjukkan bahawa Ramadan hendaklah dibentuk dan membentuk kita untuk menjadi seorang insan, seorang mukmin, seorang muslim, seorang hamba Allah yang sentiasa mahu memaafkan kesilapan yang dilakukan oleh saudara-saudara yang seagama dengannya.
Hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita insaf diri kita. Kita muhasabah diri kita. Yang pertama tadi tentang apa? Tentang Nabi kata la tastaghfiru ta'atakum, janganlah kamu duk sangka bahawa amal ibadat kamu, amalan-amalan dan ketaatan kamu dah cukup banyak dah, sedangkan nak banding oleh amalan kita terlalu sedikit. Wala taqillu dhunubakum, dan jangan kamu duk sangka kata dosa-dosa kamu tu sedikit, sedangkan dosa-dosa kamu dah cukup banyak. Dosa kita banyak, saudara-saudariku sekalian. Karena Ramadan ini dosa kita banyak Allah. Antara dosa yang mungkin kita rasa tak apa, tapi kita ditinggalkan, minta maaf malam kena tazkirah. Dosa kerana merokok. Saya nasihat kepada saudara-saudara, abang-abang, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak yang mungkin yang datang malam ini masih lagi merokok sampai sebelum semayang tadi, berhenti. Insya Allah. Sebab merokok ni telah dikeluarkan fatwa dan telah pun dimaktubkan dan diwartakan di Negeri Pulau Pinang fatwa tentang merokok, diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Saya tak mau hurai panjang-panjang, cuma nak bagi tahu mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang telah memutus dan menetapkan hukum merokok adalah haram. Hukum merokok adalah haram. Jadi bila haram dosa, bila haram dosa, bila dosa kita duk mengikalkan dosa. Kadang-kadang kita tak faham apa maksud rokok. Di sini dia mendefinisikan. Jabatan Mufti Pulau Pinang keluar ta'rif puasa apa? Saya nak baca ta'rif puasa sebab kita tak tahu. Saya pun tak baca sekarang ta'rif rokok. Ta'rif rokok, apa dia ta'rif, definisi ataupun makna rokok? Bagi maksud fatwa ini, rokok ialah tembakau yang digulung dengan kertas atau daun nipah. Rokok apa? Rokok. Atau selainnya. Larangan ini meliputi kepada sifat yang ancamannya seperti berikut, yakni dia melahirkan sikap serta tabiat yang buruk pertama. Yang kedua, mendatangkan kemudaratan dari sudut kesihatan. Dan yang ketiga, pembaziran yang amat ditegah oleh agama Islam. Oleh yang demikian, adalah haram bagi mana-mana orang Islam. Bila kata mana-mana orang Islam, menghisap apa-apa jenis rokok. Rokok Dunhill tak boleh, rokok Kritek tak boleh, rokok 35 tak boleh, rokok apa lagi, Marlboro tak boleh, rokok tembakau Jawa tak boleh, rokok tembakau darat cap senapang pun tak boleh juga. Kenapa macam ni? Oleh yang demikian, adalah haram bagi mana-mana orang Islam menghisap apa-apa jenis rokok, menjual atau terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam hal yang berkaitan dengan rokok. Jadi salesman, dia bawa apa? Dia bawa van rokok. Yang dia bawa van rokok, jual rokok tu sebenarnya kebanyakan orang apa? Orang Melayu yang beragama Islam. Jadi dia dapat sumber pendapatan dia, sumber yang haram. Dia oleh makanan, boleh ke isteri dia makan benda haram, anak dia pun makan benda haram. Ma'udzubillah. Lepas tu dia kata oleh yang demikian, adalah haram bagi mana-mana orang Islam yang menghisap apa-apa jenis rokok dan menjual. Contohnya kita buka kedai barang, jual rokok, haram atau tak haram? Kita buka kedai restoran pelita contohnya, kita jual rokok, ada jual rokok lah kembali.
Ada. Buat kerja apa? Haram. Kita buka restoran Kapitan. Kita jual apa? Jual rokok. Jual benda? Haram. Kita buka restoran Subaida. Jual rokok. Jual benda? Haram. Masya Allah. Telah pun diwartakan. Ini bukan saya awak pula. Diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi insya-Allah sama-sama kita akor dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Sahibus Samahah Datuk Seri Haji Hasan bin Haji Ahmad, Tok Guru kita, dan seorang alim yang diiktiraf oleh seluruh negara, dan beliau adalah merupakan seorang ulama yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Maka tuan-tuan sekalian, moga-moga tazkirah kali ini ada manfaat untuk kita semua. Saya kena ada sebab saya pun benarnya tak sihat, baru keluar hospital dan doktor mengesahkan salah satu daripada tulang belakang saya didapati patah, kesan daripada kemalangan 2008 yang lalu tangan saya. Sekarang baru dapat kesan bahawa salah satu daripada tulang belakang saya nak tulang rusuk patah, dan doktor pakar telah membuat keputusan insya-Allah 12 September bahaya ni satu pembedahan tulang belakang akan dilakukan ke atas saya. Sekarang ini saya pun tak berdiri lama-lama dan doktor telah memberikan saya pakai bengkung. Maaf saya tolak buka tuan-tuan tengok. InsyaAllah. Nampak? Ini bengkung ni doktor pakar daripada Seberang Jaya bagi supaya jaga pinggan saya. Dia kata tenaga ustaz masih diperlukan oleh ramai umat Islam, maka sesuatu yang terbaik perlu dibuat ke atas ustaz. Jadi saya harap ibu-ibu, bapa-bapa sekalian betul doakan seandainya pembedahan itu benar-benar akan dijalankan, pembedahan yang berjaya, dan Allah memberikan nikmat sihat dan panjang umur untuk saya dan tuan-tuan sekalian, untuk sama-sama kita meneruskan perjuangan untuk menegakkan agama Allah insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri dengan doa, saya buat pengumuman di luar sana. Ibu bapa dapat sebuah buku kecil yang dikeluarkan bertajuk Rasulullah SAW dan Ramadan. Boleh baca, dapatkan percuma di 3 pintu utama keluar masjid kita. Sumbangan tuan-tuan boleh beri secara ikhlas, sebab malam ni ada seorang anak muda kita daripada Kulim yang telah ditawarkan untuk menyambung pengajian di Universiti Al-Azhar. 4 Syawal, hari raya keempat, beliau akan bertolak ke Mesir menyambung pengajian di peringkat tinggi di Universiti Al-Azhar. Bapa dia dah tua, tak ada kerja. Dia tidak ada sebarang pendapatan, mendapat teriakan cemerlang, saya layak ke Universiti Al-Azhar. Sama-sama kita memberi sumbangan dana untuk beliau, yang mana dana bantuan boleh dimasukkan ke dalam tabung yang ada cok buku ni, dan insya-Allah saya akan bahagikan sumbangan tuan-tuan untuk beliau dan juga untuk perkembangan dakwah di Ma'had Dakwah Al-Islamiyah. Marilah sama-sama dengan ikhlas kita mengaminkan doa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa hamba-hamba-Mu yang terlalu banyak ini. Dosa-dosa ibu-ibu dan bapa-bapa serta datuk nenek moyang kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau cucurlah rahmat dan keampunan-Mu untuk ibu-ibu, bapa-bapa, datuk nenek moyang kami yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia, ya Allah. Engkau jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Engkau cucurlah rahmat-Mu ke atas mereka sehingga Engkau lapangkan kubur mereka, ya Allah. Engkau sinarkanlah kubur mereka dengan sinar cahaya-Mu yang terang benderang dan kilang gembira, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau janganlah menyiksa ibu bapa kami dalam alam kubur mereka. Janganlah Engkau himpit mereka dengan himpitan bumi yang dahsyat itu, ya Allah. Janganlah Engkau siksa mereka dengan sengatan-sengatan dan gigitan-gigitan binatang-binatang berbisa di dalam alam kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini juga kami memohon kepada-Mu agar Engkau mengampunkan dosa-dosa istri-istri kami, ya Allah. Engkau berkatilah kehidupan mereka, ya Allah.
Istri-istri kami itulah yang membantu dan menolong menguruskan rumah tangga kami semua. Mereka lah yang menjaga pakaian dan makan minum kami serta anak-anak kami. Mereka lah yang mendidik, mentarbiyah dan mengasuh anak-anak kami yang penuh kasih sayang tanpa berbelah bagi. Ya Allah, Engkau kasihanilah istri-istri kami itu, ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Engkau cucur rahmat dan pintu rezeki yang luas untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah juga dosa-dosa anak-anak menantu kami, dosa-dosa cucu cicit kami, ya Allah. Engkau bukakanlah pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu rezeki serta pintu-pintu keampunan seluas-luasnya untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah kami di dunia dan Engkau selamatkanlah kami di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah kami di dunia ini dan Engkau selamatkanlah kami di akhirat nanti, ya Allah. Apabila Engkau akan mengambil nyawa kami nanti, ya Allah, ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sedang melakukan ketaatan dan ketundukan kepadamu, ya Allah. Janganlah Kau ambil nyawa kami dalam keadaan kami sedang melakukan maksiat dan durhaka terhadap-Mu, ya Allah. Di saat-saat kami nak menghembuskan nafas terakhir, Engkau berikanlah kemampuan untuk lidah kami mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, karena janji-Mu dengan Nabi-Mu telah menjanjikan kepada kami, Allah, barang siapa yang mengucapkan kalimah tauhid di hujung kehidupannya, dijamin untuk masuk dalam syurga-Mu, ya Allah. Kami inginkan syurga-Mu, ya Allah. Kami mengharapkan syurga-Mu, ya Allah. Kami bimbang takut dan gerun neraka-Mu yang maha hebat siksaannya itu, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Kasihanilah hamba-hamba-Mu yang lemah lagi banyak dosa ini, ya Allah. Tidak ada tempat lain untuk kami memohon keampunan, ya Allah. Hanyalah kepada-Mu. Tolonglah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dan masukkan kami dalam golongan manusia-manusia yang layak untuk ditempatkan dalam syurga-Mu bersama para Nabi-Mu, ya Allah. Bersama junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kekasih dan Rasul kami, ya Allah. Bersama-sama awliya-awliya-Mu, ya Allah. Bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.